Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM pagi ini bersama saya Syairul Islam. Saudara, tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang terbabit insiden pergaduhan perlawanan Liga Super Rimau antara pasukan Akademik MZ dan FC KL Eagles di Damansara Ahad lalu. Menteri Belia dan Sukan Hen Ayuh berkata pihaknya menanti laporan penuh daripada pihak berkepentingan sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Tegasnya pihak penganjur perlu peka dan bertanggungjawab dengan insiden yang berlaku. Like people see, pat me on the back for the. And by right, every person who is organising sports event, they should know about the Safe Sport Code and they should emphasise that throughout the game, that this is what we will not tolerate. So I'm waiting for, I will get a report from the relevant sports body, and if there is a need, which I believe, if there is a need for them to lodge police report, that would have been done. But I'm gathering that info first. Menerusi video tular, pergaduhan itu tegang dan bertambah parah apabila turut melibatkan pihak pengerusan dan waris kedua-dua pasukan sehingga mendatangkan kecederaan. Liga Super Rimau, program pembangunan bola sepak akar umbi untuk pemain berusia 5 hingga 17 tahun, anjuran bersama FAM dan swasta. Bengkel Pasca Nilai Sukan Asia Hangzhou 2022 merumuskan beberapa penambahbaikan struktur. Perlu dilakukan supaya adanya konsistensi dan peningkatan prestasi bagi kontingen negara pada tamasya akan datang. Hen Ayuh berkata semua maklum balas diterima akan diperhalusi bagi meraih prestasi yang baik pada Sukan Olimpik Paris 2024. Antara cadangan dan maklum balas diterima adalah program latihan bermula lebih awal, latihan sepenuh masa berbanding secara sambilan, penambahbaikan kemudahan serta peningkatan gaji atau allowance jurulatih. Banyak feedback ini kita akan teliti semua dan buat penambahbaikan seperti yang telah kita laksanakan untuk Sukan SEA Games Cambodia. Pada Sukan Asia Hangzhou, Malaysia meraih 6 emas, 8 perak dan 18 gangsa untuk menamatkan saingan di tempat ke-14 keseluruhan. Baik, ini perkembangan bola sepak Piala AFC. Jaringan di penghujung aksi oleh Sony Nordin memastikan pasukan Terengganu FC TFC bangkit melakar kemenangan 3-2 ke atas Stallion Laguna FC dalam aksi kumpulan G. Pada aksi di Stadium Binan Filipina itu, pasukan tuan rumah terlebih dahulu mengejutkan TFC apabila membuka jaringan seawal minit ketiga. Menerusi Junior Nong Sam. 11 minit berselang, kubu pasukan anak buah Tomislav Strembukna sekali lagi dibolosi. The Stallions hasil rembatan kencang luar kotak penalti Griffin McDaniel. TFC pula akhirnya berjaya merapatkan jurang selepas Kapten Stallion Laguna Matthew Niras tertanduk masuk bola ke gawang sendiri minit ke-33. Di babak kedua, gerakan lincah Nordin meliritkan bola ke Evan Mahmud menghasilkan gol penyamaan buat TFC untuk mengikat kedudukan 2-2. Rembatan lencong Nordin pada saat-saat akhir membolehkan skuad penyu mencuri 3 mata penting di tempat lawan. TFC meraih keselesaan sementara menghuni kedudukan teratas kumpulan dengan mengumpul 8 mata, 2 mata mengatasi Central Coast Mariners FC dari Australia. Sabah FC bakal turun dengan misi memburu 3 mata dalam saingan Piala AFC berdepan Haiphong FC malam ini bagi mencerahkan peluang layak ke pusingan seterusnya. Aksi ini juga sebagai membalas dendam kekalahan 2-3 kepada kelab Vietnam itu di gelanggang lawan pada Oktober lalu. Ketua Jurulatih Sabah, Dato' Ong Kim Swee, optimis skuadnya mampu meraih kemenangan berbekal kelebihan beraksi di laman sendiri. Jadi yang penting apabila kita bermain dengan Haiphong di Vietnam, selepas itu kita menjalani latihan seperti biasa dan kita mengekalkan intensiti tertentu, di mana ini pasti akan membantu kita walaupun tanpa perlawanan yang begitu lama. Jadi saya harap esok kita dapat menunjukkan satu prestasi yang lebih baik, di mana itu merupakan perlawanan yang amat penting dalam kumpulan kita. Sabah kini berada di tangga kedua kumpulan H berkongsi 6 mata bersama Haiphong FC yang menguasai kedudukan teratas.
Sementara itu, pasukan Haiphong FC enggan memandang mudah kemampuan skuad Sang Badak meskipun berjaya melakar kemenangan pada perlawanan pertama. Compared to the last game, Sabah is a good team. Even before we played them, they had a good run. But we have always come to challenge such teams because we have played some bigger teams. So I know with football everything is possible, and tomorrow we have to come to fight for the win or to get a point like the coach said. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadualkan berlangsung pukul 8 malam ini. Ini pula perkembangan Liga Super. Seri Pahang FC gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri selepas tunduk 2-3 kepada PDRM FC di Stadium Darul Makmur malam tadi. Selaku tuan rumah, skuad Tok Gajah terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi rembatan deras Kepah Sean Sherman. PDRM kemudian bangkit menyamakan kedudukan melalui Brun Junichi Suzuki yang menyempurnakan sepakan penalti minit ke-35. Minit ke-42, Zulfami Abdul Hadi menghadiahkan gol kedua untuk Sang Saka Biru. Selang 4 minit, Bruno meledak gol ketiga PDRM sebaik menerima hantaran Hadi Fayad Abdul Razak. Tuan rumah tampil mengurangkan defisit gol menerusi sepakan penalti disempurnakan Stefano Brundo. Keputusan 2-3 kekal sehingga whistle penamat. Prinsipal pasukan RNF MotoGP Datuk Razlan Razali berpandangan sukar untuk kembali menyaksikan kelibat pelumba tempatan menembusi saingan kelas perdana kejuaraan motosikal dunia MotoGP. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Lita Antarabangsa Sepang SIC itu berkata berdasarkan pengamatan, pelumba negara masih belum bersedia dan perkara berkenaan adalah realiti harus diterima semua pihak. Sebenarnya kita ada pelumba-pelumba pelapis tapi masih muda lagi, seperti Hakim Danish, Daniel Syahmi, Kabil, semua tak cukup umur. Tapi that's development you have to start daripada umur muda, then you have to continue invest in them until they are ready to go to the World Championship. Tapi jangan invest halfway, stop, nak start balik, sebab kita ada pelapis tapi diorang belum cukup umur lagi. Dan untuk pergi ke MotoGP setakat ni saya tengok mungkin dalam 10 tahun pun mungkin susah nak dapat Malaysia Rider dalam MotoGP. Pada masa sama, Razlan berpendapat peluang untuk pelumba tempatan bersaing dalam kelas perdana MotoGP juga sukar disebabkan ketiadaan penglibatan pasukan negara. Kali terakhir Malaysia mempunyai pelumba dalam kelas perdana MotoGP adalah menerusi Hafiz Syarif Abdullah yang beraksi pada musim 2018 dan 2019. 100 pelajar Institut Kemahiran Belia Negara IKBN menimba pengalaman berharga mengenai dunia MotoGP pada program Motorsports Youth Session Anjuran Persatuan Sukan Bermotor Malaysia MEM. Program menampilkan Datuk Razlan Razali dan mekanik RNF MotoGP Hibatullah Fuad serta pelumba kelas perdana Raul Fernandez. Pengalaman macam Habib cakap, pengalaman. So mekanik kita kena sedaya upaya kena pergi ke Europe. Tapi tak ramai, tak banyak yang seperti Habib yang boleh sacrifice, tinggalkan keluarga, duduk di Europe berseorangan. Macam rider juga, kadang-kadang rider kita yang baru pergi ke Europe dah tak tahan. Macam kita punya football player sama juga, mekanik pun sama, sebab dia communication yang paling mustahak. Sesi itu disertai pelajar IKBN Jitra, Kedah dan Sepang yang menumpukan perkongsian mekanikal dua roda. Saudara, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.